Dan biasanya kita adakan sesi briefing ini pada press, pada media sempena sama dengan hari pembentangan ya, yang dibentangkan Lakan Siri 3 2018 ini dibentangkan di Parlimen pada hari ini ya, jam 10 pagi tadi telah dibentang. Bentangannya dia tidak dari segi mekanisme pembentangannya adalah hanya diletakkan di atas meja ahli-ahli yang berhormat ya. Tak ada pembentangan oleh menteri dan sebagainya. Itu cara dia ya. Maknanya diletakkan atas meja ahli parlimen dan dianggap sebagai sudah dibentangkan. Seterusnya, next. Saya pengenalan ya. Lakan 2018 siri 3 ini mengandungi dua komponen ya. Komponen pertama iaitu mengenai aktiviti kementerian, jabatan kerajaan persekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan ya. Ini federal lah, di peringkat persekutuan ya. Iaitu 12 laporan, mengandungi 12 laporan melibatkan 10 kementerian ya. 12 laporan melibatkan 10 kementerian dan pihak audit menyediakan atau mengemukakan 63 sure audit ya. Itu komponen pertama ya. Komponen kedua adalah aktiviti jabatan agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri ya. Syarikat kerajaan negeri, ini kerajaan negeri ya. Meliputi 30 laporan ya. 30 laporan bagi 12 negeri ya. 12 negeri, cuma perlis saja tak ada tahun untuk siri 3 ya, tak ada perlis. Negeri kecil tak banyak isu. Jadi 12 saja ya. Itu sebabnya ya. Daripada 30 laporan ni, 17 laporan aktiviti melibatkan 22 jabatan dan agensi kerajaan negeri dan 13 laporan pengurusan syarikat kerajaan negeri ya. Seperti yang dipaparkan ya, dan kita menyediakan 122 sure audit ya. Dari kesemuanya untuk siri 3 ni ada 42 laporan audit ya, 42 pengauditan, laporan pengauditan. Banyak ya. Asalnya kita nak bentangkan bulan Mac, sesi bulan Mac, tapi bulan Mac ditangguhkan kerana COVID, PKK ya, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita hanya sesi semalam lah mula sesi yang baru kan. Jadi ini juga semasa PKK dilaksanakan tu, Perintah Kawalan Pergerakan ya, Perintah Kawalan PKP, maaf PKP ya. PKP dilaksanakan, kita pun penyediaan pun turut terjejas sedikit lah sebab tu lewat ya. Tapi kita dapati walaupun lewat sedikit, nilai penemuan audit itu adalah masih penting, masih relevan ya. Nilai penemuan audit dan lesson learn daripada penemuan ke atas 42 pengauditan ya, 42 semuanya negeri dan persekutuan ya. 12 persekutuan. Seterusnya saya pergi pada seterusnya, iaitu proses pembentangan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ikut perlembagaan perkara 107 laporan ketua audit negara ni mesti dikemukakan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk mendapat perkenan baginda. Dan kita telah pun mendapat perkenan baginda pada 24 Jun ya. Itu untuk makluman je lah ya. Dan dibentangkan hari ini ya. Dan untuk lakan peringkat negeri pula, selepas dibentangkan di parlimen, ia juga perlu dikemukakan kepada raja atau yang di pertuan negeri tertentu ya, untuk dapat perkenan supaya dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Dia ada dua proses ya. Itu untuk makluman. Jadi untuk tujuan hari ini, saya akan menumpukan pembentangan kepada isu federal saja, persekutuan saja. Sebab walaupun kita dah table bentang di parlimen, tapi bagi menghormati Sultan dan juga Dewan Undangan Negeri, kita tak bentangkanlah dahulu ya. Itu dari segi proses yang sebut ya. Jadi terus pergi pada pembentangan peringkat kementerian ya. Terusnya, ini aktiviti peringkat kementerian dan jabatan dan badan kanun
persekutuan ya. Seperti yang saya sebut tadi, ada 12 kajian melibatkan 10 kementerian ya. Ini yang dipaparkan ya. Seperti boleh ambil gambar ya kalau tu. 10 kementerian ya. Okey. Dan seterusnya, kalau kita mengikut pengauditan prestasi, yang ni yang kita namakan ni pengauditan prestasi ya, berbeza dengan pengauditan keuangan ya. Keuangan tu kita audit account ya. Ini kita audit aktiviti ataupun program ataupun pelaksanaan sesuatu aktiviti kementerian atau jabatan ya. Itu panggil prestasi, kita melihat prestasi. Dan ini adalah tajuk-tajuk ya, sebelah kiri sekali itu adalah tajuk 10 tajuk ya. 10 tajuk meliputi program dan aktiviti seperti yang dipaparkan ya. Saya tak baca lah ya satu-satu sebab dah ada detailnya, dan dalam press kit nanti pun ada ya. Ada dalam diskette pun ada ya detail 10 ni. Dan satu 10 ni adalah aktiviti atau program. Yang satu lagi adalah sistem ya, iaitu ICT sebelah bawah tu. Sistem ICT Integrated Government Financial Accounting System ya. Dan juga sebelah kanan sekali itu adalah pembinaan ya. Pembinaan meliputi pengurusan sistem landasan Mass Rapid Transit ya. So satu pembinaan, satu sistem dan 10 aktiviti ya. Untuk pembentangan hari ini, daripada 12 kajian tersebut, pihak audit hanya akan fokus kepada 5 sajalah ya. Yang lain-lain tu ada lagi yang kita tak fokus sebab kita nak tapi pihak press boleh pilih mana-mana saja untuk highlight ya. Itu tak ada masalah, cuma kita fikirkan ini menarik juga ya. 5. Pertama, pengurusan program peningkatan kapasiti dan capability kumpulan khusus ya, di bawah JPM, di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang dilaksanakan oleh unit perancang ekonomi ya, ataupun pada tahun lepas Kementerian Hal Ehwal Ekonomi lah. Tapi kita lihat daripada 3 tahun lepas 2016, 17 dan 18. Yang kedua, projek menaik taraf sistem bekalan air Felda ya. Ini bawah JPM juga, dilaksanakan oleh Felda. Yang ketiga, pengurusan sistem landasan Mass Rapid Transit MRT laluan 1 ya. Ini dilaksanakan oleh di bawah MOF, Kementerian Keuangan, melalui MKD ya, syarikat MKD. Yang keempat, pengurusan cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung oleh Kementerian Kerja Raya ya, melalui JKR. Dan yang kelima, pengurusan program bekalan makanan bermasak sekolah berasrama penuh ya, berasrama ya, bawah Kementerian Pendidikan. Okey. Saya pergi kepada bawah pertama ya, di bawah program peningkatan kapasiti dan capability kumpulan khusus ya. Ya, jadi dari segi antara saya terus pergi penemuan lah untuk latar belakang projek semua tu, tuan-tuan dan puan boleh melihat kepada detail laporan nanti ya. Pengurusan peruntukan. Pertama adalah pengurusan peruntukan. Jadi dari segi pelaksanaannya, EPU akan memberi peruntukan kepada kepada agensi kerajaan tertentu, dan agensi kerajaan ini sama ada dilaksanakan terus atau dia beri kepada NGO ya. Diberi kepada NGO untuk laksanakan. Jadi ini ada program IM Usahawan, IAMU tu. IAMU tu adalah IM Usahawan. Program IM Usahawan Awareness yang dikenalikan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM ya. Dan kita dapati bahawa DPMM ni telah membayar kepada kos program yang dijalankan lebih awal daripada perjanjian ditandatangani ya. Perjanjian ditandatangani pada 10 April. Perjanjian ditandatangani. Tetapi program yang dibayar tu dilaksanakan bulan Januari 2018, lebih awal lagi. Dia dah bayar 3.5 juta. Maknanya tidak memenuhi syarat lah. Ya. Itu pertama ya, kita dapati penemuan tersebut ya. Yang kedua, kita dapati bahawa DPMM ni telah membuat pindahan dana
walaupun arahan pembekuan telah dibuat oleh Teraju. Mana Teraju adalah agensi yang melaksanakan ataupun diamanahkan untuk mengawasi, ya, Teraju. Maknanya EPU menyalur duit peruntukan kepada Teraju. Teraju mengawasi program yang dilaksanakan oleh NGO. Dalam kes ini adalah DPMM, ya. Mana Teraju telah beri arahan supaya beku arah pembekuan, tetapi DPMM masih membuat pembayaran, ya. Maknanya pada 7 November Teraju memberi arahan supaya membuat pembekuan, tetapi pada 26 November DPMM masih lagi membuat pindahan dana, ya. Ini melanggar peraturan, lah. Yang ketiga juga, sebelah hujung sekali kita dapati juga untuk program yang sama, ya, peningkatan kapasiti dan kapabiliti kumpulan khusus ini bawa NGO lain, ya. Terdapat pindahan dana ke akaun utama NGO tersebut, ya. Dalam kes ini Yayasan Naam, ya, yang dibuat walaupun telah mendapat teguran. Dia kos yang jumlahnya adalah 3.8 juta. Jadi ini pun melanggar peraturan juga, ya. Dia ada akaun khas untuk projek itu, tetapi dia pindahkan ke akaun utama yayasan tersebut. Sebab kita asingkan akaun tersebut, ya. Ini juga melanggar peraturan, lah. Yang kita dapati juga dari segi pelaksanaan. Tadi dari segi pengurusan peruntukan, dari segi pelaksanaan program, kita pihak audit meragui kesahihan laporan akhir program ternakan lembu tenusu, ya, anjuran Yayasan Naam. Sebab rekod pendaftaran ni kita rasa macam tak munasabah, ya. Kalau ikut programnya setiap program dilaksanakan 12 minggu untuk 1030 peserta. Tapi kalau ikut program tu dia dah habis dah cepat. Dia dah cepat habis. Rasa macam tempat yang sediakan kursus pun kalau 12 minggu hanya maksimum mungkin 200 orang peserta boleh hadir. Tapi kalau kita dapati bahawa terasa tak munasabah. Dan untuk makluman juga, kita juga buat susulan, kita buat panggilan telefon. Ada peserta dia kata nama dia ada tapi dia tak pernah hadir pun. Ada satu lagi peserta dia kata nama saya ada, saya hadir sehari je. Tapi tuntutan yang dibuat laporan tu kata 12 minggu. So ada question mark, lah, ya. Audit hanya untuk maklumat, audit hanya membuat sampel, ya. Kita tak siasat semua. Kita bukan macam SPRM. Kita buat pengaudit, kita ambil sampel. Bila kita telefon itulah berasaskan sampel. Jadi sebab tu kita gunakan kesahihan, ya. Questionable, itu je term, ya. Questionable. Begitu juga untuk seterusnya laporan program yang disediakan oleh dua penyedia perkhidmatan lantikan yayasan itu tak dapat disahkan kerana tidak ada dokumen sokongan, ya. Tak ada dokumen sokongan. Ini melibatkan latihan kemahiran usahawan wanita. Jadi tak ada dokumen sokongan tapi telah dibayar, ya. Jadi kita ragulah, kita tak boleh sahkan. Begitu juga yang biru tu, ya. Bayaran akhir telah dibuat oleh Yayasan Naam walaupun perkhidmatan belum disempurnakan sepenuhnya, melibatkan 800,000. Ini khusus ternakan lembu tenusu, ya. Seterusnya charge ini melibatkan UPEN Sabah, ya. UPEN Sabah di mana charge program yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan kepada UPEN Sabah lebih tinggi daripada kos benar. Dan kita juga dapati yang bawah tu, ya. Ada juga program penyedia perkhidmatan tu tidak menyediakan sepenuhnya kursus, ya. Dia tak benar, ada dia sediakan tapi tidak sepenuhnya, tapi bayaran telah dibuat. Jadi makna pegawai tu tak semak betul-betul dari segi prosesnya. Dan yang melibatkan jabatan orang asli pun ada juga, ya. Lebihan bayaran bagi insurans kelompok yang dituntut oleh penyedia perkhidmatan sebanyak 22,000. Ya, ada juga. Walaupun jumlah dia secara relatif yang tak besar, tapi maknanya pelanggaran prosedur kewangan, lah, membayar kepada lebih bayaran dan sebagainya, ya. Itu untuk program pertama, ya.
Saya seterusnya pergi kepada program kedua, ya. Program menaik taraf sistem bekalan air Felda, ya, di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, ya. Kita dapati ada beberapa kelemahan. Saya mungkin pilih tertentu sajalah untuk menjimatkan masa. Umpamanya bayaran bagi package setiap pertama, ya, bayaran bagi item di setiap package dibuat walaupun pejabat tapak telah digabungkan. Dia banyak package. Setiap package tu ada pejabat tapak, ya. Dan ada item yang perlu Felda bayarlah, mengikut item sewa ataupun komputer. Tapi bila projek itu dilaksanakan, pejabat tapak tu telah digabung. Maknanya mungkin daripada 10 menjadi 7 umpamanya. Jadi sepatut sewa, patutnya 7 ya, bukan 10 umpamanya. Jadi tapi dibayar mengikut kontrak juga. Kerana tak ada semakan, melibatkan bayaran sebanyak RM6,400 umpamanya, ya. Itu antara kesalahan. Yang kedua, lebihan tuntutan kadar levy CIDB oleh kontraktor. Kadar levy yang dikut oleh kontraktor lebih tinggi daripada kadar sebenar. Maknanya tak ada, dan Felda setuju. Maknanya bayaran tu lebih lah. Patutnya claim dia tu, tuntutan tu berasaskan levy sebenar, tak dibuat semakan atau cuai, atau tak pastilah macam mana, apa ada pakatan ke, kita tak pasti kan. Cuma kadar menyebabkan Felda membayar lebih sebanyak 49,860. Perkara ketiga adalah pembelian kenderaan bertentangan dengan peraturan. Kalau ikut peraturan kerajaan, pelaksanaan projek, pihak kerajaan tidak boleh membeli kereta projek, kan tak dibenarkan. Hanya menggunakan kereta projek kontraktor, ya. Tapi dalam kes ni Felda telah membeli 7 buah Felda Ford Ranger 4-wheel drive bernilai RM924,000. Maknanya dekat juta lah untuk 7 buah tu. Maknanya ini pun, maknanya dia masuk dalam kontrak lah, ya. Dia masuk dalam kontrak, tapi maknanya tak perlulah. Maknanya Felda mau bayar hampir RM1 lebih yang melanggar peraturan. Yang keempat adalah loji rawatan air di Bukit Sagu, ni di Pahang, ya. Tidak beroperasi kerana sumber air kurang. Sumber air mentah kurang. Maknanya dia berkait dengan kemarau pada masa itu, tapi makna pilihan tempat tu mungkin tak berapa sesuai jugalah. Dia menyebabkan kerugian sebanyak 17 juta lah. Makna kos tu projek 17 juta, tetapi tak dapat beroperasi kerana sumber air yang kurang. Seterusnya ada usaha untuk membuat filtration, ya, river bank filtration, penyusupan tebing sungai, tapi masih gagal lagi untuk membekal bekalan air, ya. Sebab bekalan air itu banyak sebenarnya. Kalau ikut keperluan tu adalah 640 meter padu 1 jam bekalan air. Dia tak cukup lah, tak cukup 640 meter padu air sejam, ya. Ataupun minimum 15.6 juta liter satu hari. Tak cukup, tak cukup. Okey. Maknanya kos river bank filtration tu adalah 6.89 juta. Terdapat juga alat yang dicuri, ya, yang sebanyak 86,000, ya. Okey. Seterusnya saya pergi kepada program ketiga, iaitu program sistem landasan MRT Laluan 1, yang di bawah Kementerian Keuangan, dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, diperbadankan. Kita dapati bahawa ada beberapa kelemahan. Secara keseluruhannya sebenarnya projek itu telah berjalan dan tiada masalah besar lah. Tak ada, maknanya dari segi MRT Laluan 1 telah berjalan dan sebagainya, itu tidak mendatangkan bahaya dan sebagainya, tapi adalah isu-isu sedikit yang menyebabkan timbul umpamanya kelewatan dan sebagainya, kurang maintenance sebagainya. Saya huraikan sedikit, ya. Dia ada 12 package kerja sistem. Ini kerja sistem, ya. Kerja sistem 12 package. Daripada 12 package ni 8 telah siap sepenuhnya, 8 telah siap dan 4 yang belum siap, ya. Belum siap sepenuhnya lah sistem ni, iaitu
yang tak siap. Dan dia juga bila tak siap tu dia ada kesan juga kepada operasi sedikit sebanyak ya. 4 package yang tak siap ni, tak siap sepenuhnya adalah electric trains, depot equipment and maintenance vehicle, signaling dan train control system, dan telecommunication. Nampak macam penting memang penting sebenarnya, tapi dia tak siap sepenuhnya. Saya kata tadi lah, bukan tak ada langsung ya. Isu kedua, terdapat 85 kerosakan masih belum siap dibaiki walaupun defect liability period telah tamat selama 182 hari masa kita buat pengauditan tu ya. Maknanya tidak ada pemantauan yang berkesan lah. Sepatutnya yang kerosakan tu dibaiki dalam tempoh DLP lah, defect liability period ya. Saya makan akhir kita 14 Januari tahun ni ya, berdasarkan tarikh tu lah ya. Dan kerosakan lewat dibaiki ini memberi kesan terhadap pelaksanaan kerja penyelenggaraan dan penggunaan aset secara optimum. Kalau kata, maknanya kalau menyebabkan kesan kepada maintenance lah dan operasi ya. Isu ketiga, computerized maintenance management system belum dapat digunakan sepenuhnya ya. Yang ini adalah sistem berkomputer untuk menyokong penyelenggaraan aset yang cekap dan berkesan ya, untuk sistem untuk bantu maintain menyelenggara aset. Jadi kalau perkara ni tidak sempurna atau tidak siap belum boleh digunakan sepenuhnya, kita tak optimum lah. Itu kesannya ya. Yang keempat, berlaku kelewatan ketibaan elektrik train antara 5 hingga 110 minit, iaitu lebih 1,5 jam. Inilah akibatnya. Dia berfungsi tapi ada kesan-kesan sampingan, kalau lewat seminit tu tak apalah, 5 minit tak apa lagi, mungkin boleh tunggu. Kalau maksimum 110 minit, iaitu 1 jam setengah lebih, mana lama kena tunggu tu. Itulah kesan-kesan kepada keselesaan dan keyakinan pengguna, menyusahkan pengguna ya. Isu kelima adalah pengurusan pembaikan kerosakan yang kurang memuaskan. Kita dapati terdapat 2,110 kerosakan semasa DLP, defect liability period. 72% telah dibaiki selesai ya, tapi ada juga 27% belum selesai sehingga tamat tempoh defect liability period. Dan jumlah dia 581 ya, jumlah tadi dari segi peratus saya sebut 581 kerja tak siap selepas tamat tempoh defect liability period. Dan tempoh pembaikan pula mengambil masa yang lama. Ada di antara 1 hingga 731 hari. Lama tempoh pembaikan. Maknanya itu 2 tahun ya. Kalau 731 hari itu 2 tahun. 2 tahun 1 hari lah exactly. Melibatkan 1,214 kerosakan. Banyak juga lah isu-isu dari segi pentadbiran kontrak ni. Yang keenam, tempoh aduan selesai tak dapat ditentukan bagi 2,067 aduan ya. Dan juga kita itulah yang kita dapati masih ada lagi aduan-aduan yang tertinggi yang diterima adalah berkaitan dengan kelewatan. Itulah kelewatan. Itulah dia, punctuality ni penting kan untuk MRT, sebab untuk menggalakkan pengguna lebih menggunakan tu kena punctual. Senang kita nak itu, kalau ada meeting sekian-sekian senang kan. Kalau punctual, kalau tak punctual itu yang menyebabkan orang tak confident tu. Bila tak confident, orang guna kenderaan sendiri. Itu jadi tak capai hasrat kerajaan lah ya. Itu antara kelemahan bawah pengurusan sistem MRT lah ya. Seterusnya saya pergi kepada pengurusan cerun di Jalan Persekutuan ya. Kita dapati ni pengurusan cerun dilaksanakan oleh cawangan kerja cerun JKR Dari segi pembahagian cerun, kita dapati bahawa hanya separuh saja cerun yang telah runtuh diperbaiki ya. Mana separuh je, 50.3%. Maknanya yang lain tu tak baikilah.
Mana pembaikan itu terhadap separuh, yang lain tu biar macam tu. Yang keduanya, dia sebenarnya sebab ni kelemahan kontraktor lah sebenarnya. Kontraktor tu tak ada kapasiti. Tak ada kapasiti ya. Jadi dia tak baiki lah. Walaupun peruntukan tu ada. Yang kedua pencegahan. Satu tu tadi pembaikan yang dah runtuh. Yang ni pencegahan. Hanya 5% saja cerun hanya pencegahan ni hanya dibuat kepada 5.9% cerun berbanding dengan disasarkan. Maknanya daripada cerun yang kena perlu ada pencegahan tu hanya tak sampai 6% pun. Sebabkan kontraktor tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan skop kerja ya. Pemeriksaan penyelenggaraan rutin cerun tidak dijalankan sejak tahun 2013 hingga tarikh pengauditan. Mana tak pernah buat pemeriksaan. Pencegahan ni kena buat pemeriksaan mungkin secara fizikal, kena pergi tengok macam mana ada risiko untuk runtuh dan sebagainya, dan tidak dibuat. Kalau ikut penemuan audit kita tak ada rekod dibuat ya. Dan perbelanjaan untuk pencegahan ni 32% berbanding dengan peruntukan yang terima. Maknanya Kementerian Keuangan memberikan peruntukan tapi hanya 1/3 saja yang dibelanjakan. Okey. Dan juga dari segi ketiga, peta bahaya dan risiko cerun ya. Tiada garis panduan ya. Tiada garis panduan. Sebenarnya peta bahaya risiko cerun ni bertujuan untuk menentukan tahap bahaya dan risiko cerun yang mana yang akan menjadi asas untuk perancangan pencegahan. Maknanya bila ada peta ni, yang mana riski kena buat pencegahan, aktiviti pencegahan. Kalau yang risiko rendah tu mungkin boleh tunggu. Tapi bila peta bahaya dan risiko ni tak ada, dia menyukarkan kerja-kerja pencegahan lah. Ini pun pihak tanggungjawab kontraktor juga ya. Kita dapati kalau ikut sejarah ni, kita dapati projek ni diberikan secara direct nego. Itu juga kelemahan. Mana dia tak ada kapasiti, dia dapat. Itu jugalah satu perkara yang kena lihat baliklah. Kalau tender tu maknanya ada banyak syarikat yang masuk dan kita boleh buat nilai teknikal, penilaian teknikal, penilaian keuangan untuk menentukan kapasiti syarikat tersebut ya. Sistem amaran awal pun yang ini untuk kita dapati bahawa sistem ni adalah untuk mengesan tanda-tanda yang akan berlaku kejadian tanah runtuh ya. Salah satunya adalah alat tolok hujan ya, untuk mengukur hujan. Dan kita dapati bahawa 8 daripada 40 peralatan sistem amaran awal ni yang dipasang tidak berfungsi ya. Dan tidak berfungsi pada tarikh pengauditan bila kita semak pada 8 daripada 40 peralatan sistem amaran awal ni tidak berfungsi di antara 14 hingga 36 bulan. Mana ada yang 14 bulan, setahun tak berfungsi, ada lagi 36 bulan, mana 3 tahun dah tak berfungsi. Lepas tu satu lagi kita dapati bahawa 15 stesen tolok hujan daripada 36 stesen yang kita buat pengauditan, tiada rekod bacaan. Tak ada rekod bacaan hujan antara 1 hingga 14 bulan. Maknanya sampai maksimum 14 bulan tak ada rekod. Maknanya mungkin dah rosak lah. Ya, itu antara kelemahan-kelemahan yang kita dapati. Ya. Okey. Saya pergi seterusnya kepada program kelima itu bawah Kementerian Pendidikan, program pengurusan bekalan makanan bermasak di sekolah asrama ya. Program ini adalah salah satu daripada 19 jenis bantuan sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan ya. Objektif program ini adalah untuk memastikan murid asrama mendapat makanan yang mencukupi, bersih dan seimbang serta berkualiti. Ya, peruntukan yang diberikan di antara 2016 hingga 2018 adalah 3.6 bilion. Besar ya. Dan kita dapati pertama, penemuan audit pemalsuan penyata bank oleh penenda. Ini dilaksanakan secara tender. Tapi kita bila buat pengauditan kita dapati bahawa Kementerian Pendidikan tidak dapat membuat pengesahan
salinan penyata bank yang dikemukakan oleh penender. Maknanya dia sebelum masuk tender tu dia perlu kemukakan bank statement lah untuk menunjukkan kekuatan keuangan dia, kan. Jadi rupanya dipalsukan, adalah pemalsuannya. Rekod pemalsuannya kalau daripada 319 penyata bank yang disemak, didapati 175 tu tak benar. Mana dia palsu lah. Dan pihak kementerian telah pun memberi notis tujuan penambatan, telah diambil tindakan lah. 88 notis telah dikeluarkan dan 78 notis penambatan telah dikeluarkan. Mana 78 tu telah ditamatkan notis penambatan. Yang tadi 88 tu tujuan penambatan, lain sikit lah. Yang kedua, isu kedua ialah timbangan bahan makanan mentah yang dibekalkan tidak mencukupi. Maknanya dia bekal tapi tak cukup. Sama ada dia berasaskan timbangan, mana bahan mentah sebiji atau seketul bahan mentah tu tidak cukup. Yang kita buat pengauditan tu ada 42 buah sekolah kita buat, Kita dapati berlaku di 17 sekolah. Daripada 42 yang kita buat pengauditan tu, 17 sekolah kita dapati tak cukup, bahan mentah tu tak cukup timbangan, Dan yang tak cukup tu antara 0.6 kg, sikit je lah, yang paling minimum. Yang paling besar 37 kg, melibatkan 25 item di 21 sekolah. Kerugian yang ditanggung berdasarkan sampel tu adalah 2,260. Isu ketiga, ketidakpatuhan syarat kontrak berkaitan perkhidmatan pekerja oleh kontraktor. Ini pun juga kita dapati adalah syarat-syarat tertentu seperti nak memastikan kebersihan dan sebagainya. Dan kalau daripada 42 tu kita dapati 39 sekolah tidak mematuhi, daripada 42 sampel 39, iaitu 92% tidak mematuhi 7 syarat berkaitan dengan perkhidmatan. Maknanya kena inject dan sebagainya, injection dan sebagainya, tak patuhi. Dan jadi kesannya kepada risiko penyakit lah, berjangkit, takut dia ada batuk, batuk kering ke, TB dan keracunan makanan kepada murid. Itu risikonya. Isu keempat, tahap kebersihan ruang dapur dan dewan makan tidak memuaskan. Kita dapati di 12 buah sekolah, daripada 42 sampel tadi tidak memuaskan kebersihan peti sejuk, kotor dan sebagainya. Ada juga kita dapati pinggan mangkuk yang digunakan tidak bersih, pemadam api yang tamak tempoh luput, dah luput pemadam api. Ada juga yang kelima, bahan makanan kering dibekalkan berbeza dengan jenama yang dikontrak. Ada jenama sebenarnya. Kita dapati ada juga sampel-sampel tu tak ikut jenama. Saya mungkin tak pergi detail lah, Nanti tuan-tuan dan puan nanti nak buat lapor, nanti boleh tengok lah. Ada gambar pun, ada bubuk, ada juga gambar dalam tu, ada bubuk dan sebagainya. Lepas tu isu keenam, tiada logo halal di 30 sekolah pun. Jadi yang ketujuh ni, bahan makanan kering telah luput tarikh, expired dah. Ada bubuk, ada semut, ada habuk, dan expired pula dah tempoh tahapan antara 1 hari hingga 427 hari. Hampir setahun 2 bulan rasanya. Imagine anak-anak kita makan, adik-adik kita makan, anak-anak kita makan yang dah tamat tempoh setahun lebih. Itu yang sakit perut, takut sakit perut, tak taklah begitu bahaya, takut kena kanser dan sebagainya, kan. Bahkan dalam tin umpamanya, kan, takut ada keracunan dan sebagainya. Itu yang kita khawatirlah juga, Sebagai penutup, itu saja 5 saya highlightkan. Ada 7. Mungkin juga saya nak highlightkan sikit slide 22. Okay, ini itu, tapi saya nak sebut jugalah slide 22. Begitu. Ini berkenaan dengan Majlis Keselamatan Negara. Kita buat juga pengauditan. Saya nak highlight sikitlah. Kita dapati poin nombor 2 tu, 89 pencerobohan kapal Cina Coast Guard
ya, dan People's Liberation Army Navy, ya, 89 kali dia ceroboh ke pengairan kita, dan memang kita dapat sekat lah, ataupun kita tunjuk presence kita. Yang keduanya, yang ketiga itu bot-bot sebanyak 34% bot dan kapal tidak mengalami kerosakan. Bot-bot kita ni kadang-kadang untuk Navy pakai APMM semua tu yang uzur-uzur, dah lama jadi kerap tu. Tapi dalam keadaan tu pun pihak berkuasa masih lagi menjalankan operasi. Maknanya it's good lah, mana dari segi semangat, dari segi komitmen dia buat juga. Tapi adalah kekangan lah maksud saya.